So ibu dan bapa Nuri ni dia menarik nafas yang lega lah. Macam Alhamdulillah ni bukan anak kita. So anak kita masih hidup. Assalamualaikum korang. Thank you for watching. Topik hari ni agak menyayat hati dan sensitif. So that aku harap dengan penceritaan hari ini akan beri teladan ataupun pengajaran kepada kita semua, especially yang ada anak kecil, adik yang masih kecil maupun lelaki dan perempuan. Sebab pedofil memang wujud. Pedofil ni ataupun dalam erti Melayu pedofilia. Pedofilia ni seseorang yang ada kemahuan ataupun keinginan seksual terhadap kanak-kanak. Tak kisah kanak-kanak lelaki perempuan. So ini orang panggil as nafsu binatang. Okay. So sejak pada zaman terjadinya kes Nurin Jazlin ni, makin ramai kanak-kanak diculik dan jadi mangsa buruan seksual orang-orang macam ni. Jadi why not kita lay down sekarang dan dengar cerita aku. I believe semua orang tahu tentang kes Nurin Jazlin pada 2007. Cerita ni gempar, famous, satu dunia tahu pasal kes anak syurga Nurin Jazlin Jasmine. Tapi kes tu tergantung di situ saja. Penjenayah yang tak dapat ditangkap dan masih bebas kat luar sana. So that's the reason kenapa aku nak sangat buat video tentang kes Nurin Jazlin ni, supaya boleh buka mata rakyat-rakyat Malaysia untuk bersuara kepada pihak berkuasa supaya diorang boleh buka balik kes ni. Okay, that's my point. Niat saya bukan untuk membuka pekung siapa-siapa ataupun untuk memalukan sesiapa. So aku nak buat disclaimer. Penceritaan ini adalah atas tujuan peringatan dan pengajaran. Ia mengandungi grafik yang sangat sensitif dan perbuatan yang sangat kejam di luar tabi'i manusia biasa. Jadi mohon kerjasama ibu bapa untuk memantau atau mengawasi kanak-kanak yang bawah usia 18 tahun sebelum menonton video ini. Terima kasih. Stop right there. Tekan button subscribe sekarang dan bell button so that korang takkan miss any of my storytelling punya channel. So menariknya channel ni is aku akan bercerita sambil makeup. This segment is called as Makeup Mystery. Stay tuned. First of all, aku akan ceritakan tentang latar belakang adik syurga kita, iaitu Nurin Jazlin binti Jasmine, supaya kita dapat gambaran dan mengenali mangsa dengan lebih dekat, supaya kita dapat memahami situasi yang akan aku ceritakan nanti dengan lebih baik. Okay? Nurin Jazlin Jasmine dilahirkan pada 11 September tahun 1999. Dan kalau arwah masih ada, dia sekarang dah berumur 22 tahun if I'm not mistaken. Ketika adik Nurin Jazlin ni diculik, waktu tu umur dia masih 8 tahun, which is baru darjah 2. Nurin ni merupakan anak kepada Encik Jasmine dan Puan Nur Azian. Pada waktu tu mereka berusia 35 tahun dan mereka dikurniakan 3 orang anak. Jadi Nurin ni merupakan anak kedua dalam family dan kesemua anak Encik Jasmine dan Puan Nur Azian ni ialah perempuan. Dari mata kasar, Nurin ni seperti kanak-kanak biasa yang lain tau. Seorang yang periang, seorang yang fun. Tapi sebenarnya dia ada masalah buah pinggang dan darah tinggi. Ibu kepada Nurin ni cakap, Nurin perlu bergantung dengan ubat setiap hari, kalau tak badan dia akan naik bengkak-bengkak. Based from interview tu juga, Nurin ni dikatakan seorang yang sangat disayangi tau. Sangat disenangi oleh kawan-kawannya di sekolah. Sebab Nurin ni suka bantu kawan-kawan dia, especially dalam bab pembelajaran lah. So dekat sekolah, Nurin ni ada kawan baik tau. Sama macam anak-anak yang lain, dia orang ada best friend kan. So nama best friend dia is Nur Aina binti Muhammad Noor. Dan dia orang ni bersekolah di sekolah rendah kebangsaan Desa Setapak, Kuala Lumpur. Jadi kawan Nurin yang Aina tadi tu, dia share, Nurin ni dia punya rambut sangat cantik tau.
panjang, ikal mayang, hitam, lebat and then shining. Dan Aina ni cakap Nurin ni suka kumpul hair clips, sepit rambut. You know, budak-budak punya sepit rambut kan macam colourful, cantik, cute kan. Itu dia punya hobi, Nurin Jazlin punya hobi. Dan disebabkan Nurin ni suka kumpul klip rambut, dia akan beli klip rambut tu ataupun sepit rambut tu dekat pasar malam berdekatan dengan rumah dia. Tapi that's the point di mana tragedi yang paling menyayat hati ni berlaku. Pada 20 Ogos tahun 2007, Nurin keluar ke pasar malam untuk membeli sepit rambut dia. Pasar malam ni terletak di Wangsa Maju, tidak jauh dari rumahnya, dan hari kejadian dia keluar rumah pada pukul 8.30 malam macam tu lah. So usually Nurin ni dia suka pergi ke pasar malam tu bersama kakak dia, nama dia Jashira. Jashira yang pada ketika itu baru berumur 9 tahun, beza setahun je umur dengan Nurin. Dan diorang memang suka pergi berdua je sebab ibu dia pun benarkan sebab rumah diorang dengan pasar malam tu sangat dekat. Kalau korang tahu dekat Seksyen 1 Wangsa Maju. So nak jadikan cerita, pada hari kejadian, Ibu Nurin ni dibenarkan Nurin pergi ke pasar malam seorang diri tau, tanpa ditemani kakak dia. Sebab mungkin kakak dia waktu tu tengah busy ke, tengah ada homework ke, ataupun tengah on something lah. Jadi Nurin ni nak sangat-sangat pergi tau. Just imagine lah budak 8 tahun yang nak sangat-sangat beli dia punya hair clip. So mak dia benarkan Nurin pergi seorang diri. Benda ni selalu happen tau dekat komuniti kita. Macam seolah-olah person tu ataupun orang tu dah tahu dah dia akan pergi meninggalkan kita. Time tu lah kau nak pergi seorang-seorang. Time tu lah kita ni membenarkan. Faham tak? Benda tu macam dah diatur. Kuasa Allah kan? Jadi sejak tu, waktu pun semakin lama semakin lewat malam. Dan Nurin masih tak pulang-pulang ke rumah. Jadi ibu dia jadi risau tau. Mana Nurin ni? Dia dekat mana? Sesat ke? Jadi ibu Nurin, Puan Nur Azian ni, tak sedap hati. Dia pun keluar mencari Nurin dekat area pasar malam tadi. Dan bertanya kepada setiap peniaga-peniaga yang ada di situ, especially peniaga yang menjual sepit rambut tu lah. So ibu Nurin tanya, ada nampak tak Nurin datang kat sini, datang ke kedai ni beli sepit rambut? But sadly tak ada orang pun nampak Nurin malam tu. So meaning to say, Nurin sebenarnya tak sempat pun beli sepit rambut yang dia nak. Jadi ibu kepada Nurin ni mengadu kepada bapa Nurin, Encik Jazimin, berkenaan dengan kehilangan anaknya. Dan Encik Jazimin ni buat report lah dekat polis. Jadi pada malam tu juga pihak berkuasa datang untuk bantu mencari, membawa anjing-anjing pengesan. Jadi anjing-anjing ni dia kesan ataupun dia track Nurin daripada start Nurin keluar daripada rumah, dan dia bawa sampai ke parit besar belakang flat diorang. Which is itu bukan laluan untuk ke pasar malam tau. Dan bila sampai je dekat area parit besar tu, anjing-anjing tu dah hilang kesan, hilang track. Tak dapat bau Nurin lah kat situ. Jadi seorang ibu kan, seorang ibu yang membenarkan anaknya pergi seorang diri, dia mestilah risau. And tambahan lagi dia tahu keadaan Nurin yang memang tengah sakit, perlukan ubat hari-hari. So dia cuma risau, kot-kot lah Nurin ni pengsan ke on the way balik ke, atau pengsan dekat mana-mana, sesat ke apa kan. So pencarian diorang tak terhenti di situ. Diorang teruskan mencari Nurin dekat setiap pelusuk area Wangsa Maju dan setapak. Semua lorong-lorong kecil semua dia masuk. Memang cari betul-betul lah dengan bantuan jiran, bantuan pihak berkuasa pada malam tu. Itu berlaku pada 20 Ogos. Jadi selepas seminggu kehilangan Nurin, iaitu pada 30 Ogos tahun 2007, ibu bapa Nurin dapat berita daripada pihak polis bahawa sepupu Nurin adalah saksi kejadian. Dan the only saksi yang nampak apa yang jadi pada Nurin malam tu. Sebab sepupu dia pun stay berdekatan jugalah. So sepupu dia cakap, dia nampak Nurin ditarik masuk ke dalam van putih oleh seorang lelaki di area Pasar Malam Wangsa Maju, Kuala Lumpur. So the only detail yang sepupu Nurin ni share is dia nampak lelaki tu dalam lingkungan umur 20-an tau. Dan pada waktu tu dia hanya tunggu dekat luar van saja. Lepas tu dia nampak Nurin lalu dan dia tarik Nurin masuk ke dalam van. Dan waktu tu sepupu dia dengar Nurin menjerit-jerit, merayu-rayu, cakap tak nak, jangan. Merayu dengan sayu dan meronta-ronta untuk dilepaskan. Tapi itu saja clue yang sepupu Nurin dapat bagi. Jadi pada zaman tu, penggunaan internet belum meluas lagi tau di kalangan kita, kat rakyat Malaysia ni lah.
Jadi hari demi hari setelah kehilangan Nurin ni, inisiatif ibu bapa Nurin untuk dapatkan kembali anak diorang is dengan tampal poster missing, child missing atau kehilangan anak macam tu kan. Korang mesti familiar kan. And then dia cuba salurkan melalui media masa, contoh melalui paper, melalui berita, melalui radio, supaya dia memudahkan lagi penyampaian maklumat kepada orang awam dan daripada orang awam tu sendiri. Tapi korang tahulah netizen bawah Rangers kan, diorang bukannya nak membantu. Most of them akan hentam tau. Most of them hentam ibu bapa Nurin ni. Kata kau tak pandai jaga anak lah, kau ni careless lah, kau cuai lah, kau sesuka hati je biar anak kau pergi pasal seseorang. So benda ni bagi tekanan dan beban kepada ibu bapa diorang tau. Diorang tengah sedih, anak diorang hilang dah seminggu lebih tak ada. Bukan itu yang aku nak dengar. Aku nak tahu info mana kau nampak. Kau ada nampak tak anak aku kat mana-mana? That's all. Sebab waktu tu, mana-mana parents lah. Kalau aku jadi parents pun one day, aku akan risau juga. Aku mesti akan risau. So kita kan macam worry tau. Dia dah makan ke belum? Macam mana keadaan dia? Badan dia bengkak-bengkak ke? Dah tak makan ubat dah berhari-hari ni? Tahu tak? Benda tu lebih kepada emotional attack. Dan kita ni, one day, bila something case macam ni berlaku, jangan jadi macam tu. Kita perlu support dan bantu. Okay, tolonglah. Jadi misi menyelamatkan Nurin ni kan, dia melibatkan ramai orang. 300 orang anggota polis, pasukan rela, and then dia punya DBKL dia, Bandar Kuala Lumpur, and then rukun tetangga semua turun padang, termasuk dengan orang-orang awam juga menghulurkan bantuan. Dan pada waktu tu operasi besar-besaran ni dilakukan di kawasan Sentul, Setapak, Wang Semaju, Jinjang, Kepong dan Gombak. Walaupun kita nampak macam ramai rakyat Malaysia turut membantu, ada juga yang mengambil kesempatan tau, seperti memberi maklumat palsu sebab kan nak dapatkan wang ganjaran tu. Jadi sikap-sikap yang memberi maklumat palsu tu sedikit sebanyak telah menjejaskan operasi ni. Tapi yelah, pihak berkuasa yang terlibat mengeluarkan bajet, masa, tenaga untuk buat operasi besar-besaran, tapi terganggu dengan info-info yang palsu, yang tak boleh pakai punya. So dia dah buang masa banyak dah kat situ. So end up, hasil daripada operasi tu mengecewakan. Tak dapat apa-apa clue. Tapi ibu bapa Nurin ni tak menyerah kalah lagi. Dia masih lagi berusaha mencari. So nak jadikan cerita, pada hari ke-13 bila Nurin dilaporkan hilang, ada seorang wartawan yang berjaya dapat bantuan daripada pakar hipnosis tau. Nama dia Dr. Sazali Ahmad. Dia ni seorang pakar hipnosis forensik. So kaedah hipnosis ni is kaedah perantaraan jarak jauh, di mana menggunakan minda separuh sedar dan energi badan orang yang terlibat dalam proses tu lah. Ataupun kaedah ni orang panggil as remote viewing tau. So remote viewing ni antara salah satu usaha diorang untuk menjejaki di mana Nurin sekarang. So mungkin dengan cara itu sedikit sebanyak membantu. Remote viewing ni sebenarnya dah digunakan oleh tentera Amerika Syarikat, United States, untuk mendapatkan data target pihak lawan ketika dalam peperangan. So dalam proses remote viewing ni, 4 orang telah dipanggil tau. So yang pertama is ibu Nurin tu sendiri. Yang kedua is sepupu Nurin, Aina, dan last kali seorang pelajar daripada Simfoni Minda. So doktor ni start dengan hypnotize ibu Nurin tu sehingga dia tak sedarkan diri. Dan selepas tu Puan Azian dia berjaya masuk ke alam lain. Masa Puan Azian berada di alam lain tu, yes, dia nampak Nurin berada di dalam bilik yang gelap. Dan keadaan Nurin waktu tu seolah-olah sedang memeluk tubuh, sedang kesejukan, sedang ketakutan, kira macam merengkuk tubuhnya dan memeluk kaki dia. So perasaan ibu Nurin waktu tu rasa sayu dan rasa macam tak boleh terima kenyataan tau, tengok anak dia dalam keadaan macam tu. Apatah lagi bila anak dia dah lama hilang. Aku tak boleh lah benda ni.
Okay, back kepada Ibu Nurin tadi. So, ketika dalam proses tu, Dr. Sazali ni ada meminta Ibu Nurin untuk keluar daripada bilik gelap tu dan tengok keadaan sekeliling supaya kita boleh tahu boleh gambarkan kat mana tempat yang Nurin disorokkan ni. You know kat mana lokasi Nurin sekarang ni. So, proses tu jadi tergendala sebab Ibu Nurin tak mampu buat macam tu Sebab korang just imagine lah, ibu mana yang nak tinggalkan anak yang dia nampak depan mata tengah kesejukan, tengah ketakutan, dalam keadaan kurus macam tu kan. Ibu mana nak tinggalkan anak ataupun nak berpaling pandangan daripada anak dia, dah lama tak jumpa. So, kira proses tu tak berjaya disebabkan gangguan emosi tu. Connection antara Minda Puan Nur Azian dengan Nurin Jazlin terputus. So, the proses tu jadi sampai situ saja. Okay, jadi next person yang buat method hipnosis ni is Pupu Nurin, which is dia punya the only saksi yang nampak kejadian lah. Sama seperti Ibu Nurin juga, dia berjaya untuk meloboskan diri ke alam lain. Dan sepupu Nurin ni juga nampak benda yang sama macam Ibu Nurin nampak tadi. Dia nampak Nurin berada di bilik gelap, berada dalam keadaan ketakutan, memeluk tubuh, same exactly like what mak dia nampak. Tapi kali ni dia berbeza sikit sebab sepupu Nurin ni dia berjaya keluar daripada bilik gelap tu Dan dia nampak dekat area ataupun kawasan tu ada satu jalan yang kecil dan dikelilingi oleh pokok-pokok yang banyak sangat. You know, macam pokok-pokok yang tersusun di sepanjang jalan tersebut. Lepas tu dia cakap dekat area jalan tu dia nampak macam ada satu building yang tinggi, satu bangunan yang masih belum siap. Tapi itu aja dia nampak. Dia tak dapat cam nama tempat tu atau nama jalan ataupun area mana, dia tak boleh recognize. So, connection hipnosis dia terputus dan itu saja gambaran yang dia nampak. Okey, dan yang proses yang ketiga, dia melibatkan seorang pelajar daripada Simfoni Minda yang aku cakap tadi lah. So, pelajar ni, student Simfoni Minda ni, dia dah biasa dah dengan benda-benda ni. Dia dah biasa menjalani proses ni So, dia tahu apa dia nak buat, kat mana dia nak pergi semua. Okey, apa yang dia bagi tahu, dia nampak benda yang sama macam Ibu Nurin dan sepupu Nurin ni nampak Dari bilik gelap, sampailah ke jalan yang sempit tu, sampailah ke pokok-pokok yang banyak, dan last kali dia end dekat bangunan yang tinggi tu. Tapi bezanya dia nampak ada 2 orang lelaki dekat situ. Dia cakap 2 lelaki tu, seorang tu badan dia macam tegap-tegap dan lagi seorang tu dia macam kurus sedikit, tengah jaga Nurin. Dan dia pun nampak ada banyak lot-lot kedai dekat area situ. Selain tu dia cakap dia nampak Nurin yang tangan dia diikat dan dia boleh rasa yang badan Nurin tengah panas Nurin tengah demam. Walaupun dia tak dapat sentuh ataupun pegang Nurin waktu dalam proses tu, tapi dia tahu Nurin tu dalam keadaan kesakitan. So disebabkan Nurin dalam keadaan macam tu, keadaan yang tak bermaya, proses tu tergantung. Sebab apa macam ni like I said tadi, proses ni dia melibatkan penggunaan ataupun consumption minda kita di luar sedar dan energi seseorang. So dia connect energi kita dengan energi penyampai, which is energi 3 orang yang tadi tu, Mak Nurin, sepupu Nurin dan pelajar Simfoni Minda tu, dengan energi Nurin tu sendiri. Jadi kalau Nurin tak ada energi, tetap tak membuahkan hasil dan silap-silap boleh memudaratkan diri Nurin tu yang tengah lemah. So that's why at first aku pun terfikir, kenapa tak nak panggil orang yang macam emosi dia kuat sikit, like bapak dia ke ataupun Dr. Sazali tu sendiri ke, faham tak, untuk tengok Nurin macam mana keadaan kan, so that dia tak ada macam terganggu. Tapi sebenarnya tak boleh, dia tak boleh teruskan sebab keadaan Nurin yang tak bermaya. So end of the process, Dr. Sazali ni dia suruh pihak ibu bapa Nurin untuk segera mempercepatkan pencarian sebab Nurin dah terlalu sangat-sangat lemah. Okey, 1 bulan selepas kehilangan Nurin Jazlin pada 17 September tahun 2007, polis dapat laporan di mana terdapat satu tubuh tak bernyawa
dan tak berpakaian dijumpai di dalam beg sukan ataupun beg segi empat yang orang dulu-dulu pakai untuk bawa balik asrama lah, yang segi empat tu, di satu kawasan lot kedai di area Petaling Utama, Petaling Jaya. Jadi cerita dia macam ni tau. Beg tu ditemui oleh Mr. Chen Yang Pang. Mr. Chen ni seorang manager kedai tersebut. Kedai ni ada 3 tingkat tau. So masa Mr. Chen nak masuk kedai untuk punch card dalam pukul 8.30 pagi, so dia ternampak, mata dia terpandang dekat area tangga tu. Dia nampak ada beg. So dia at first macam like nothing happen lah. Macam itu beg staff dia kot. Sebab dia ada staff nama dia Mr. Jack, yang pada waktu tu Mr. Jack ni seorang lelaki yang berumur 52 tahun tau. So dia tahu Mr. Jack waktu tu baru balik daripada Singapore. Dan that time dia fikir mungkin Jack ni terus masuk office kot, sebab tak nak lambat nak punch card. That's why dia tinggalkan beg kat tangga tu. So dia ni pun macam, okay, let me confirm with Mr. Jack. Dia pun call lah Jack ni. Jack, ni beg kau ke kat tangga ni? Kau kat mana? Tapi Jack jawab, no, that's not my bag. So Chen ni pelik lah, ni beg siapa ni kat tangga kedai aku ni? So Mr. Chen yang manager ni pun buat decision untuk buka beg tersebut. Dan benda pertama yang dia nampak is sepasang kaki manusia. So dia panik tau. Dan dia terus call polis. Dan polis pun datang buat siasatan. Mayat tu dibawa ke pusat forensik dan dilakukan postmortem untuk kecam mangsa. Jadi daripada hasil postmortem tu, polis cakap mayat ini is mayat perempuan yang berumur dalam lingkungan 6 ke 9 tahun tau. Itu dia refer kepada ciri-ciri fizikal mayat tersebut lah. Ni kanak-kanak ni, perempuan yang berusia dalam lingkungan 6 ke 9 tahun. Dan polis pun dapati mangsa sudah meninggal dalam 6 jam sebelum mayat dijumpai. Dan dekat leher mangsa terdapat satu kesan lebam yang dipercayai mangsa telah dicekik. Selain daripada tu, dekat bahagian kaki mangsa terdapat cala-cala dan luka-luka. Dan yang paling menyayat hati, polis dapati ada sebiji terung dan sebiji timun di alat sulit mayat kanak-kanak tu. Dan disebabkan itu, terjadinya komplikasi dan rektum mayat tersebut pecah. Dan polis percaya itu adalah salah satu punca kematian is jangkitan bakteria daripada komplikasi tersebut. Jadi berdasarkan result forensik tu, polis buat report bahawa mayat ataupun jasad kanak-kanak tersebut telah diculik dan dirogol serta dibunuh. Jadi tanpa membuang masa, polis tu pun dia buat satu pengumuman, siapa ada kehilangan anak yang berumur sekian-sekian-sekian di lokasi sekian-sekian-sekian. Maka terpanggillah ibu bapa Nurin, sebab diorang baru kehilangan anak kan sebulan yang lepas, untuk buat pengecaman. Masuk on the way tu kan, ibu dan ayah Nurin rasa sangat gemuruh. Diorang risau, nervous dan tak tenang. Sebab apa yang diorang harapkan yang mayat tu bukan mayat Nurin, bukan mayat anak diorang. Sebab all they want is Nurin masih hidup. So kurang-kurangnya dia ada harapan lain tau. Harapan lain untuk mencari Nurin. Harapan yang Nurin masih hidup, anak diorang masih hidup. Okey, setibanya ibu dan bapa Nurin dekat balai polis, so dia nak buat pengecaman lah. Jadi polis pun tunjukkanlah jenazah ataupun mayat yang dijumpai tu. Tapi at first diorang macam tak percaya tau itu mayat Nurin. Sebab dia tengok macam daripada segi fizikal semuanya lain, tak sama macam anak diorang. Sebab diorang parents tau, diorang tahu tau anak dia macam mana, anak dia rupa apa, semua diorang tahulah. Masa tu bukanlah diorang denial, cuma diorang tahu anak diorang macam mana rupa. It's just diorang tahulah anak dia macam mana kan. Dan diorang yakin gila ini bukan anak kita orang ni, ini bukan Nurin ni. No, this is not Nurin. Sebab mayat ni terlalu kurus dan mayat dia tak sama, tak match dengan Nurin.
Nurin yang sebelum hilang tu seorang yang periang, seorang yang tembam kan, orang yang jangan nampak sihat. Tak ada kurus macam ni. Plus pula keadaan mayat tu dia ada banyak sangat kesan-kesan lebam. So dia jadi susah untuk mengecam tau. And then another thing diorang perasan, parut BCG tak ada dekat lengan mayat tu. Sebab anak diorang ada parut BCG tu. Parut BCG tu macam masa diorang ambil time kecil-kecil kan, yang ada tinggalkan parut kat lengan. So mayat tu tak ada. Jadi sebabkan itu dia lebih yakin yang mengatakan ini bukan anak kita. No, this is not Nurin. Sebab parut vaksin ataupun BCG dekat lengan tu yang menentukan itu adalah orang Malaysia. So parents Nurin ni macam, ini anak orang lain kot, anak pendatang asing. Ini bukan anak kami ada parut BCG. Plus anak kami ada parut luka dekat bahagian peha. Tapi mayat ni tak ada. And then plus ayah dia pun cakap susunan gigi mayat ni pun tak match dengan Nurin. Nurin gigi dia teratur, mayat ni tak. Soalnya begini, daripada awal lagi, pada dulu lagi saya dah bercakap, di mana saya dengan mak dia tak tahu adakah itu adalah Nurul Jazlin ataupun tidak. Jadi tidak ada tanda-tanda yang mengatakan Nurul Jazlin. DNA yang mengatakan 99.9. Okay, fine. Tetapi tidak ada sekadar DNA. Tidak ada apa-apa bukti yang mengatakan itu adalah Nurul Jazlin. Di mana pihak hospital pun mengatakan tak ada BCG, tidak ada itu, tidak ada ini. Tidak ada BCG. Tidak ada BCG. Macam mana saya nak mengatakan kalau itu seminggu adalah tu anak saya? mungkin boleh terima lah, sebab mungkin sudah mayat sudah report. Tapi sebab baru sejam, tubuh badanmu masih ada elok. Cuma saya tidak nampak. Tapi pada waktu tu polis jadi pelik tau. Sebab dia pelik lah, kenapa pula mayat ni bukan mayat Nurin? Sebab yang buat report tentang kanak-kanak hilang is Nurin Jazlin je, tak ada orang lain. Jadi polis pun buat keputusan untuk buat ujian DNA terhadap ibu bapa Nurin dan mayat tersebut lah. Dan parents Nurin pun bersetuju. Jadi selepas 3 hari pada 20 September tahun 2007, polis panggil ibu dan bapa Nurin datang ke balai untuk buat second pengejaman. Sebab hospital dah keluarkan result DNA tersebut lah. Tapi pihak hospital dah keluarkan result DNA tu dan membuktikan 99.9% DNA mayat kanak-kanak tersebut match dengan Encik Jazimin, iaitu ayah Nurin. Jadi mayat itu ialah mayat Nurin Jazlin Jazimin berusia 8 tahun yang hilang sebulan yang lalu. Hati ibu dan ayah mana tak luluh bila dapat tahu yang mayat itulah mayat anak mereka. Sedangkan 3 hari yang lepas, diorang yakin itu bukan mayat anak diorang. Itu bukan Nurin. Pahit untuk ditelan dan susah nak diterima, di mana mayat itu ialah mayat Nurin Jazlin yang mati dibunuh. Jadi pada hari yang sama, jenazah Nurin Jazlin dituntut daripada HKL dibawa ke Madrasah As-Saadah di Wang Semaju. Waktu tu ramai orang datang ziarah tau masa solat jenazah tu. Even imam yang mengetuai solat jenazah jemaah tu pun menangis tersesak-sesak masa tengah baca doa. Selain daripada family Nurin, guru-guru, kawan-kawan Nurin, orang-orang awam, jiran-jiran, pihak berkuasa pun turut datang masa pengurusan. Waktu tu juga dihadiri oleh seorang menteri kita, Menteri Pembangunan Wanita dan Masyarakat, Datuk Seri Shahrizad, dan juga Ketua Polis Selangor dan Ketua Polis Kuala Lumpur. Selesai pengurusan jenazah yang disulami dengan air mata, kesedihan, kesayuan tu, jenazah Nurin pun selamat disemadikan pada 2.45 petang selepas sembahyang Jumaat di Tanah Perkuburan Islam Taman Ibu Kota Gombak, Kuala Lumpur. Waktu tu seramai 500 orang hadir masa pengebumian. And that was the day yang satu Malaysia tak boleh lupa. Satu Malaysia tak boleh brain apa yang dah terjadi dekat Nurin. Kalau betul lah itu jenazah Nurin kan, sekurang-kurangnya kita tahu Nurin berada di tempat yang lebih baik sekarang. Tapi kalau ikut apa yang ibu dan ayah Nurin cakap, jenazah tu langsung tak ada mirip anak dia. I wonder and we wonder, mana Nurin sebenarnya? Nurin dekat mana? Kan?
Okey, dan kita proceed kepada penangkapan pesalah dan juga siasatan lanjutlah. Jadi dari kes ni kan, terdapat hanya seorang saja saksi dan bukti yang diorang ada hanyalah rakaman CCTV dekat kedai di mana mayat Nurin dijumpai. Dan melalui CCTV tu, bolehlah tahu sikit-sikit fizikal orang tu kan, orang yang berada di radius CCTV tersebut. Macam ketinggian dia, macam rupa dia, ataupun bentuk tubuh dia, cara jalan dia and so on lah. Tapi malangnya, kualiti CCTV yang direkodkan ataupun yang diambil pada ketika itu sangat teruk tau. Dan memandangkan Malaysia ataupun pihak berkuasa Malaysia ni susah untuk mengkaji benda tu. Jadi pihak berkuasa Malaysia ni meminta bantuan FBI daripada United States untuk mengkaji atau menganalisa CCTV tersebut tau. Tapi malangnya FBI pun tak boleh mengenal pasti, tak mampu untuk mengenal pasti muka pesalah tu dan juga nombor plate kenderaan iaitu kancil silver pada waktu tu. Tapi hasil yang diorang dapat daripada analisis CCTV tersebut is diorang nampak ada 5 orang, 4 lelaki dan 1 orang perempuan tau. So 5 orang ni adalah suspek utama polis. Dan pada 28 September 2007, 8 hari selepas Nurin Jazlin dikebumikan, 5 orang ditahan polis. Jadi 5 orang yang ditahan ni is 4 orang lelaki dan 1 orang perempuan, ditahan di rumah kedai di Seksyen 7 Shah Alam tau. Selepas 7 hari, suspek-suspek tu dibebaskan sebab polis tak dapat clue tau. Tak ada sebab dan tak ada bukti kukuh yang menyabitkan diorang bersalah dan bertanggungjawab terhadap pembunuhan Nurin Jazlin pada ketika itu. Dan waktu tu everyone bengang gila. Everyone rasa macam it's unfair. Sebab clue yang diorang dapat hanya daripada footage CCTV tu. Dan muka pun tak clear. Dan tak ada reason kenapa kau ada dekat situ. Kau ada bunda mandi kat situ. Diorang tak ada bukti yang kukuh. Jadi korang faham tak sebenarnya pembunuh Nurin masih ada dekat luar sana. Jadi faham tak pembunuh Nurin ni kan dia masih hidup bebas kat luar sana tau. So macam mana keluarga Nurin nak tenang sedangkan pembunuh anak diorang tak ditangkap dan kena hukuman setimpal atas perbuatan binatang tu. Untuk pengetahuan korang, bapa Nurin, Encik Jazimin, dah banyak kali memohon pihak polis dan orang atasan untuk buka balik kes pembunuhan anaknya. Tapi sampai ke hari ni, diam je. Not even a clue or action taken. Macam tu je senyap. So, kita tak pasti tau. Banyak ketidakpastian dalam isu ni sebenarnya. Sebab ayah Nurin ni merasakan kes 13 tahun yang dah berlalu tu seakan-akan dilupakan. Orang macam dah tak ingat dah pasal Nurin Jazlin. Baru-baru ni kan,
Harapan ayah Nurin ni pun turut dipanjangkanlah kepada Perdana Menteri kita sekarang, Datuk Seri Muhyiddin Yassin, supaya jenayah keganasan terhadap arwah Nurin Jazlin tu dapat dirungkai dan mengheret pelaku tu ke muka pengadilan. Baik. Saya nak jawapan. Sekiranya kertas siasatan dibuka, sejauh mana jawapan yang Cik Jazmin perlukan sekiranya sekali lagi disahkan bahawa itu adalah Nurin? Saya perlulah apa, kalau betul, kalau dia orang mengesahkan itu adalah Nurin, saya nak si pelaku. Saya perlukan jawapan. Jadi korang jomlah kita sama-sama bersuara on behalf of ibu dan bapa Nurin, Encik Jazmin dan Puan Nur Azian, dan juga untuk arwah Nurin Jazlin, supaya kes ni disiasat balik dan agar dapat membuka mata pihak berkuasa untuk mencari pesalah yang kita sendiri tak tahu tau di mana dia sekarang. Entah dia berselisih dengan kita, atau mungkin dia tu jiran korang ke, ataupun mungkin dia orang yang ada di keliling korang setiap hari tau. So that's why kita ni sebagai rakyat-rakyat Malaysia yang concern, yang ada hati perut kan, jomlah kita sama-sama bersuara. Kita bersuara on behalf of keluarga Nurin Jazlin, ibunya Puan Nur Azian, ayahnya Encik Jazmin, arwahnya juga, adik-beradik dia, saudara mara dia semua. Kita stand up, bersuara supaya mesej ni sampai ke pihak atasan, sampai ke pihak berkuasa. Tolonglah buka balik kes ni. Sebab sekarang dah teknologi canggih. You can do whatever you want now, you know. So please lah, kalau pihak berkuasa tengok video aku ni, tolong buka balik kes ni. Dan dia rakyat Malaysia, dia kanak-kanak, dia tak bersalah. She did nothing wrong. Please jangan biarkan benda tu terkubur macam tu je. Sebab nanti di akhirat, kalau Allah tanya apa kau buat, kau jawab apa? Dan disebabkan kes Nurin ni, pada tahun 2007 ada satu sistem, satu apps dicipta tau di Malaysia ni. Nama dia Nationwide Urgent Response Information Network. Itu kalau korang susun every initial letter of the words N-U-R-I-N, it's Nurin. Nurin ni adalah satu platform atau satu aplikasi macam talian Nur tau, di mana ianya bertujuan untuk memudahkan penyampaian maklumat daripada orang-orang awam. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, cubalah buat satu perubahan. Cubalah buat satu benda yang memberi manfaat kepada orang yang teraniaya. We want justice for Nurin. Dan kita kena sekeras-kerasnya membantras jenayah-jenayah penculikan kanak-kanak ni. Sebab this is too much, you know. Pedofilia ni memang too much. Terlalu binatang. Kalau korang nampak tanda-tanda macam seorang kanak-kanak tu kena gangguan pedofilia, terus buat laporan ke talian Nur 15999 untuk dapatkan bantuan, okey? Okeylah, sampai di sini sahaja penceritaan tentang kes Nurin Jazlin. Sila komen pendapat korang di bawah, tapi tolong jaga sensitiviti sebab keluarga Nurin masih belum sembuh dari luka. Jadilah warga net yang prihatin dan bertanggungjawab, okey? Share video ni banyak-banyak kalau boleh sampai ke mata media supaya dapat memberi pengajaran dan iktibar kepada kita semua dan orang-orang sekeliling kita. Dan sebelum kita berakhir, kita baca Al-Fatihah untuk adik Nurin Jazlin binti Jazmin. Al-Fatihah.